Semuanya 20 minit. Saya persilakan Yang Berhormat Pekan untuk menyampaikan pembahasan beliau. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Saya bangun untuk menyokong titah ucapan diraja sempena pembukaan sesi Parlimen ke-14 penggal ketiga. Saya seperti rakan-rakan lain ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah ke atas pelantikan Yang Berhormat sebagai Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Yang Berhormat Datuk Seri Azalina sebagai Timbalan Yang di-Pertua. Sebagai permulaan, saya ingin mengucapkan syabas dan terima kasih ke atas kejayaan Kerajaan Perikatan Nasional dan frontliners mengawal dan membendung wabak COVID-19 dalam negara. Alhamdulillah, kita bersyukur kerajaan bertukar tangan pada masa yang paling tepat dan usaha tegas serta tiada kompromi telah memerangi wabak COVID sehingga berjaya menjadikan Malaysia sebagai antara segelintir negara-negara dalam dunia yang berjaya mengawal COVID. Berbanding dengan kerajaan dahulu, kerajaan kini nampaknya lebih fokus untuk menghentikan COVID-19. Kalau kerajaan PH sebelum ini hanya menyasarkan rakyat, tidak boleh ditegur dan jika ditegur akan didakwa. Sebagai contoh, seorang menteri PH memarahi rakyat yang mahu menyekat pelancong asing, mencari dan mendakwa dalam mahkamah rakyat yang mengeluarkan kebimbangan terhadap COVID dan beri gelaran kepada rakyat dengan gelaran seperti Corona Pelato. Satu lagi contoh, di BKL, di bawah Yang Berhormat Shah Alam, yang meluluskan perhimpunan tablik seramai 16,000 peserta ketika di tengah-tengah pandemik. Walau bagaimanapun, saya menyuruh kerajaan untuk lebih berjaga-jaga dan lebih tegas dalam usaha mengawal kes import sama ada dari warga kita yang pulang dari luar negara atau pelawat-pelawat asing, kerana ini antara punca utama kenapa beberapa negara lain terpaksa melaksanakan semula perintah berkurung selepas mereka pada mulanya percaya mereka telah berjaya mengawal COVID. Kuarantin dan saringan kes import adalah sangat-sangat penting. Sesiapa yang melanggar kuarantin mesti dikenakan hukuman penjara mandatory dan bukan dengan didenda atau dikompaun sahaja. Seperti satu kes yang berlaku di Sarawak baru-baru ini. Kita perlu ingat bahawa krisis COVID seluruh dunia masih dalam tren meningkat dengan jumlah kes baru setiap hari pada minggu ini sudah melebihi 200,000 orang setiap hari, iaitu 10 kali ganda berbanding jumlah kes baru 20,000 seluruh dunia semasa kita memulakan Perintah Kawalan Pergerakan Fasa Pertama pada 18 Mac lalu. Sebab itu, sebagai negara yang ekonomi terbuka, yang banyak bergantung kepada perdagangan antarabangsa, pengeluaran komoditi dan pelancongan, ianya tidak cukup sekadar Malaysia menang sahaja, tetapi negara-negara lain dalam dunia masih bergelut dengan ancaman COVID. Justru saya percaya bahawa krisis ekonomi COVID akan bertambah lebih teruk sebelum ianya memulih. Dengan izin Tuan Ibu Ketua dalam bahasa Inggeris, make no mistake, the worst is yet to come and we are not out of the woods yet. Jangan tersilap atau mengambil ringan. Ini adalah krisis ekonomi paling parah
pernah negara dan dunia hadapi sejak 100 tahun lepas, iaitu sejak 1920-an yang dikenali sebagai The Great Depression. Sebagai contoh, ekonomi negara Singapura menjunam 41.2% pada suku kedua tahun 2020 berbanding suku sebelumnya, yang juga turut menurun 10.6%, manakala lebih 30 juta orang di Amerika Syarikat sudah kehilangan kerja. Perlu disedari bahawa ada lebih mudah sesebuah perniagaan ditutup atau dimufliskan berbanding untuk membuka perniagaan yang baru atau mencari pelabur. Sebab itu kita perlu memberi tumpuan paling utama kepada usaha untuk menentukan perniagaan-perniagaan dan pekerjaan yang sedia ada yang kini dalam keadaan cemas, supaya dalam apa juga keadaan, macam mana pun, jangan sampai gulung tikar. Pelbagai pertolongan dalam beberapa pakej prihatin sudah pun diumumkan kerajaan PN hari ini, tetapi bantuan kerajaan tidak boleh terhenti dan sentiasa perlu diubah sesuai mengikut keadaan. Negara-negara lain turut melaksanakan pakej-pakej bantuan baru dari masa ke semasa kerana krisis COVID sangat serius. Tuan Yang Pertua, kita tidak boleh main-main. Kerajaan PN jangan mengambil ringan krisis COVID. Seperti Menteri Kewangan PH yang umum kononnya Malaysia bebas risiko kemelesetan ekonomi pada bulan Februari 2020, dan pada ketika itu semasa wabak COVID mula mengancam. Selaras dengan hakikat ini, maka saya ingin menyarankan supaya Bank Negara Malaysia dan bank-bank kita mengkaji semula keputusan untuk tidak melanjutkan tempoh moratorium bagi peminjam. Ini adalah kerana saya amat bimbang banyak syarikat dan peminjam bank tidak mampu membayar ansuran bulanan bila moratorium tamat sehingga terpaksa diisytiharkan muflis. Kita perlu sedar bahawa sebab utama bank-bank mahu bayaran ansuran disambung semula ialah supaya mereka ingin pokok atau bayaran prinsipal pinjaman dibayar agar mereka ada dana untuk menyediakan pinjaman semula kepada pelanggan baru. Sebaliknya, jika permintaan untuk peminjam baru juga telah menjunam, maka tiada keperluan untuk bank memaksa pelanggan mereka membayar semula pokok atau prinsipal pinjaman. Jika bank tidak mampu melanjutkan lagi moratorium untuk bayaran ansuran kepada kedua-dua pokok dan faedah peminjam, pertimbangkanlah, Tuan Yang Pertua, pertimbangkanlah untuk memberi tempoh di mana peminjam cuma perlu bayar ansuran bulanan bagi bahagian faedah saja dan tidak melibatkan prinsipal. Dalam hal ini, kerajaan perlu lebih bertegas dan tidak tunduk kepada kemahuan bank-bank saja. Kerajaan dan tabung-tabung amanah berkait kerajaan adalah antara pemegang saham terbesar bank-bank di Malaysia, manakala seluruh industri bank adalah di bawah kawalan kerajaan. Sejak sekian lama, bank-bank mencatat keuntungan besar berbilion-bilion setiap tahun. Sebagai contoh, jika selama ini sebuah bank biasanya membuat keuntungan melebihi 5 bilion, tetapi tahun ini hanya mendapat keuntungan katalah 2 bilion sahaja, ianya tidak akan melumpuhkan sistem kewangan negara. Inilah masanya bank-bank perlu berkorban supaya pelanggan-pelanggan mereka tidak terjejas
dan masih mampu untuk mengembalikan keuntungan berbilion-bilion kepada bank pada masa depan apabila krisis COVID berakhir. Kita juga perlu menerima realiti bahawa semua bidang perniagaan tidak memberi impak sama rata dari krisis COVID. Ada sektor-sektor tertentu yang memerlukan masa yang lebih lama lagi. Oleh itu, Tuan Yang Bertuah, kita perlu mengambil langkah mempercepatkan lagi proses kelulusan untuk sebarang pelaburan dan perniagaan baru bagi pelabur-pelabur yang masih yakin. Jika dulu kita perlu 10 syarat dipenuhi untuk sebuah pelaburan baru dibenarkan bermula operasi, kita luluskan saja jika 5 atau 6 dari syarat yang perlukan dapat dipenuhi. Dan dalam tempoh tertentu, syarikat berkenaan diberi masa untuk memenuhi syarat-syarat yang lain. Tuan Yang Bertuah, kerajaan juga disarankan untuk mempercepatkan projek-projek infra rakyat sedia ada seperti ECRL, MRT 2, LRT 3, Pengerang, RTS, Lebuh Raya, Central Spine Road, Pan Borneo Highway dan sebagainya, termasuk projek-projek skala kecil dan sederhana seperti pembinaan jambatan, masjid, jalan yang telah dihentikan oleh kerajaan PH dahulu. Proses untuk menganugerahkan projek-projek tersebut perlulah dipendekkan dan dipermudahkan. Tuan Yang Bertuah, saya suka ingin menyentuh tentang kewangan, di mana kerajaan PN memerlukan ruang fiskal yang mencukupi untuk melaksanakan bantuan-bantuan demi menyelamatkan ekonomi kita dari krisis COVID. Akta Pinjaman Tempatan 1959 dan Akta Perbadanan Kerajaan 1983 tidak membenarkan kerajaan untuk meminjam lagi apabila hutang negara melebihi had statutory nisbah hutang kepada KDNK pada 55%. Hutang negara telah naik dari 686.8 bilion pada akhir 2017 semasa BN memerintah ke RM823.8 bilion pada akhir suku pertama 2020, manakala jaminan hutang kerajaan juga naik dari 238 bilion ke 280.4 bilion dalam tempoh yang sama. Ini tidak termasuk lambakan aset-aset yang dijual dan dana Petronas yang dijarah. Semasa saya menerusi kerajaan berjaya menurunkan defisit negara tiap-tiap tahun untuk 8 tahun berturut-turut. Selain melaksanakan cukai GST, kita juga telah berjaya menurunkan kebergantungan negara kepada hasil minyak dari 44% ke 12.2% pada akhir 2017. Tetapi bila kerajaan PH ambil alih, defisit negara telah meningkat pada tiap-tiap tahun dan kebergantungan negara kepada hasil minyak juga meningkat kepada 33%. Akibatnya, nisbah hutang kepada KDNK yang telah diturunkan oleh kerajaan BN dahulu ke 48.7% pada suku pertama 2018 sebelum PRU14 telah U-turn dan naik sehingga 54.4% pada akhir suku pertama 2020. Dalam 22 bulan semasa PH saja, nisbah hutang pada KDNK telah dinaikkan hampir 6%. Ini bermakna kita sudah hampir cecah had statutory 55% seperti yang saya sebut tadi. Kerajaan PN cuma ada ruang sebanyak 0.6% dari KDNK untuk menghadapi cabaran paling besar COVID ini. Seperti diumumkan oleh Perdana Menteri PH Yang Berhormat Langkawi pada bulan Februari lalu, negara mempunyai kekayaan mencecah 2 trilion, iaitu naik 1.2 trilion dari 800 bilion
pada akhir tahun 2008. Walaupun aset negara besar, tetapi tempoh COVID ini bukanlah masa yang sesuai untuk menjual aset-aset negara kerana harga rendah dari pasaran. Sebab itu, Tuan Yang Dipertua, saya ingin sarankan kerajaan untuk mengemukakan usul serta-merta untuk naikkan had statutory hutang 55% kepada paras yang lebih tinggi lagi. Kerajaan PN perlu ada ruangan fiskal atau dengan izin fiscal space yang lebih besar untuk melawan impak ekonomi COVID tanpa terpaksa menjual aset negara pada masa nilai-nilai aset rendah. Tuan Yang Dipertua, saya berasa amat sedih dengan laporan Jabatan Perangkaan Malaysia minggu lalu yang berkata bahawa nisbah Gini negara telah meningkat buat kali pertama sejak tahun 2004. Bekali Gini ini ataupun Gini coefficient adalah kaedah paling popular mengukur ketidaksamarataan pendapatan, yang mana nilai perkali Gini berada di antara 0 dan 1. Semakin kecil nilainya, semakin saksama agihan pendapatan. Ini bermakna jurang pendapatan golongan miskin dan kaya di negara ini melebar pada tahun 2019 buat kali pertama sejak tahun 2014. Sehingga kini, tak ada seorang pemimpin PH berani mengulas tentang kadar kenaikan pendapatan isi rumah penengah golongan B40 cuma naik 1.8% setahun bagi tahun 2017, 2018 dan 2019, iaitu jauh di bawah kadar kenaikan tahunan 6.6% bagi tahun 2015, 2016 sewaktu BN berkuasa. Tahun 2013 dan 2014 jauh lebih tinggi kadar kenaikan pendapatan golongan B40 adalah pada paras 19.1% kerana semasa itu BRIM telah mula dilaksanakan. Adakah kumpulan PH Plus fikir kadar kenaikan pendapatan tahunan 1.8% ada cukup bagi golongan B40 untuk menghadapi kos sara hidup yang semakin naik? Ini membuktikan bahawa dasar-dasar sewaktu kerajaan PH tidak membantu golongan B40 dan M40. Sebaliknya lebih memperkayakan golongan T20. Kadar 1.8% untuk tahun 2017 hingga 2019 ini pun tidak beri gambaran sebenar apa yang berlaku di bawah PH, kerana pada tahun 2017 ekonomi adalah mantap. Jika angka semasa tahun 2017 dikeluarkan, saya pasti pendapatan golongan B40 bagi tahun 2018 dan 2019 adalah negatif. Data resmi Jabatan Perangkaan ini sebenarnya mengesahkan tahun 2018 dan 2019 di bawah PH adalah masa yang sangat sukar bagi golongan B40 dan ini adalah sebelum krisis COVID bermula. Tuan Yang Dipertua, benar-benar zaman ikat perut. Pada zaman COVID ini, golongan B40 dan M40 juga adalah golongan yang akan menerima impak negatif yang paling besar. Maka mereka sudah menderita 2 tahun semasa pemerintahan rejim gagal kerasi dan kerajaan PN tidak boleh membiarkan keadaan ini bertambah susah. Sebab itu saya harap kerajaan PN akan memberi keutamaan untuk memastikan kelangsungan golongan B40 dan M40 pada zaman krisis COVID ini. Tuan Yang Dipertua, dengan ini saya boleh saya mencelah sebelum Pekan duduk. Boleh. Ya. Tinggal 1 Apa minit. yang dicadang oleh Pekan supaya shilling 55% itu kita naikkan daripada KDNK. Bererti dengan lain perkataan, Pekan mencadangkan supaya kerajaan membuat satu bentuk tambahan lagi rangsangan supaya nanti wujud apa yang dipanggil sebagai V-curve. Sekarang ini ekonomi kita menurun begitu mendadak. Dengan rangsangan yang cukup besar, maka ekonomi kita juga boleh meningkat dengan mendadak. Adakah itu hasrat Pekan supaya ditambah lagi rangsangan 255 bilion itu mungkin double daripada angka yang ada sekarang ini? Apa pandangan Pekan?
Pekan rumuskan sekali. Ya, saya bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat Pontian kerana bila kita menghadapi krisis pasca COVID ini, kita mesti melakukan apa saja. Maknanya bantuan tidak boleh terhenti, Tuan dan Putra. Mesti berterusan dan mesti bertambah lagi sehingga ekonomi kita pulih dan kita dapat menjamin bahawa setiap perniagaan tidak akan muflis tapi dapat diteruskan. Terima kasih. Yang Berhormat Pekan,